Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif sallallahu sirrah. Dan setengah daripada at-takabbur, mana membesarkan akan diri, satu sifat yang amat keji, sangat kotor, yang mengotori akan qalbi insan, yang menyebabkan dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan dapat memahami akan kebenaran bila dia tutup dengan sifat takabur. Dan setengah daripada takabur artinya membesarkan diri itu seumpama at-tawwah al-khuyala. Artinya takabur, sombong, bongkak adik-adik dia tu. Anu sifat dia kena apa? Kena buang. Buang dengan sifat apa? Tawaduk. Dan tawaduk tu bila dapat, bila kalbi dia dapat menghadap kebesaran Tuhan. Selagi kalbi insan tak perasan dengan kebesaran Tuhan, dibantai dengan, diselimut dengan kelalaian dia tak akan dapat pasang sifat ni. Sifat takabur ni payah keluar, ya. Sifat takabur tak akan keluar kecuali dia perasan akan kebesaran keagungan Tuhan. Baru dia akan rasa kecil, baru dia tunduk. Selagi tak nampak orang besar, dia rasa dia besar. Ya, dan kita nampak dia besar, dia rasa dia besar. Kita keluar rumah, anak kita 3 orang 4 orang dalam rumah, siapa je tekong? Yang bos, yang sulung, kan? Ya, dia pun sekil pula adik dia. Macam-macam dia buat. Dia tak perasan bapak dia tercegat kat pintu perhati. Oh, bila dia nampak bapak dia macam berubah tak? Nampak, oh, terus slow. Dia nampak bapak dia terus berubah terus 360 darjah, dia pusing. Terus dia tunduk jalan, dia malu takut. Sebab apa? Kes nampak. Begitulah kalbi kalau tak nampak kebesaran Tuhan, atau dia sansing. Wah, dia ingat dia punya dunia. Sebab perlunya kita apa? Terbukanya basirah mata dalam memandang kebesaran Allah Ta'ala. Gagal insan merasakan dan perasan kebesaran Tuhan, ketika itu dia gagal membina sifat tawaduk yang merupakan lawanan bagi takabur. Selagi dia tak nampak. Sebab rahsia kenapa disuruh banyak zikrullah, ya, sebab zikir yang kita sebut tu semua menyebut kebesaran, keagungan, kebesaran, kehaibatan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Ya, sebut Allah, Allah kita tembak kan. Maka terasa kebesaran, baru nampak lemahnya diri kita, fakirnya kita, dhaifnya kita. Ya, tanpa dia mengingati Allah Ta'ala, dia lupa kebesaran Tuhan, yang mula dia rasa dia pula besar. Dia rasa dia handal, dia rasa dia taiko. Ke malaikat maut datang tertongging ni kan. Habis itu ya, kan. Itu satu cerita yang masyhur kan, seorang raja, sultan, ya, agung yang sombong, belagak ni. Sampai orang pergi panggil orang, kalau dah ada orang panggil apa, orang angkat tangan, orang bisalam boleh tak jawab. Tengah-tengah dalam keadaan begitu, seorang datang, orang tersentak tali kuda ni. Sam. Ya, dia kata, siapa engkau? Dia kata. Dia kata, siapa engkau? Dia kata, akulah malakul maut. Terkejut dia. Ya, terkejut, menggigil, pucat muka dia. Terus dia minta dengan malaikat maut, dia kata, kalau nak ambil nyawa kau, ambillah di rumah. Tak ada, kau mati di sini. Sam, sentak, tertongging tu. Terus jadi mayat. Daripada dia hebat tadi, bukan main belagak, terus jadi mayat. Pom, terbongkang terus. Ya, tu. Jadi mana kalau malaikat maut datang, habis semua hilang taiko dia. Jadi pandang yang besar. Siapa yang besar? Huwallahu ta'ala. Sebab tu rahsia besar zikrullah tu tadi. Kita banyak zikir, kita akan terasa kebesaran Tuhan. Dan begitu kita terasa kebesaran Tuhan, nampak kerdil diri kita. Bila kita zikir, nampak apa? Keilmuan Tuhan yang maha mengetahui, maka nampaklah jahil kita. Bila kita zikir, nampak kuasa Tuhan, maka nampaklah dhaif kita. Bila kita zikir, nampak mulianya Tuhan, maka nampaklah hinanya diri kita. Dia lawan dua-dua. Ya, segala sifat yang wajib bagi Allah tu mustahil bagi kita. Segala yang mustahil bagi kita tu wajib bagi Allah. Apa yang mustahil bagi kita, segala kesempurnaan itu mustahil bagi kita. Itu wajib bagi Allah. Dan yang wajib bagi Allah kesempurnaan, bagi kita mustahil bersifat kesempurnaan. Kita bersifat dengan naqais, segala kekurangan. Sebab disuruh kita subhanallah, semua zikir, kita tasbih, subhanallah, maha suci Tuhan. Suci daripada apa? Suci daripada kekurangan. Bermakna zat yang maha mulia. Maka kita nampak, ya, betapa dia mulia, nampaknya kehinaan kita. Kita ni mengharap, kita ni bergantung,
ya, sehingga tarikh lahir kita pun dia tentu, tarikh mati kita pun dia tentu, kan? Semua dia tentu. Dan ya, tanah kubur kita pun kita tak tahu kat mana. Ya, sebijak orang kat mana, bila dia tanya awak bila mati, orang tak boleh jawab. Semua dia kontrol, kan? Jadi kita memandang kehebatan dia tadi, maka kita akan perasan kelemahan kita. Barulah hilang sifat. Selagi dia tak pandang, lagi kita dia rasa dia orang, padahal dia dia sifat fakir, sifat kita, mana pakai sifat kita. Ya, kita pakai sifat kita, insya-Allah dapat kasih sayang Tuhan. Mana pakai uniform kita lah tuan ni. Pegawai tentera dia baru masuk, orang panggil apa? Private, kan? Tiba-tiba dia pakai baju general macam. Nanti orang semua tenang macam tu. Hoi, kau ni betul-betul. Ya. Dia orang tengok dia. Orang pun marah ni. Apa kena kau baru private ataupun baru korporal atau sarjan kau pakai general baju. Mana boleh. Itu bukan pakaian kita. Maknanya pakaian kita ialah dhaif, fakir itu. Sebab dia kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Dia kenal apa? Fakirnya dia. Maka dia kenal ghina, kaya ta'ala. Walhasil dia, bila dia kenal diri dia dibalut dengan segala kekurangan, maka dia nampaklah bahawasanya ada di sana zat yang maha sempurna. Dan firman Allah Ta'ala, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Jangan engkau paling akan pipi engkau dan muka engkau daripada manusia dengan takabur. Ya, orang ni perangai takabur dan nampak orang ni syukur, tak nak pandang. Ya, nampak orang ni tak nak jeling orang pun. Orang patut jumpa bagi salam semua, dia paling muka, sombong. Konon-konon dia hebat, konon-konon dia handal. Ya, tu ni semua sifat takabur, sifat syaitan ni. Dia orang takabur besok ya. Di akhirat Tuhan jadikan asgharu minan namal yata'ahu ahlul mahsyar. Tuhan jadikan dia lebih kecil daripada semut. Bayangkan ni. Lebih kecil semut dan memijak dan lacak akan dia seluruh penghuni ahli mahsyar. Ahli mahsyar daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Sekarang berapa juta trilion manusia dalam keadaan yang sangat cemas, matahari sejengkal, langit lagi bergempit, orang berlacak-lacak, tiba-tiba orang lacak dia. Kita tengok macam kalau melontar di Marmar kan, tempat melontaran kan, di Mina dia melontar, kalau dia terjatuh macam tu, biasanya habis. Dia terjatuh je, bung datang habis. Kan masa dia buat cek kan, tengok banyak di sana seorang, 2, 3, 4 orang dah. Itu baru lacak berapa orang kan. Itu sama saiz. Sana besok bukan sama saiz, asghar minan namal. Dia lebih kecil daripada semut Tuhan jadikan. Tuhan sengaja nak hinakan dia. Sebab engkau tidak layak memakai sifat itu. Itu sifat Allah Ta'ala. Ya. Al-kibra ridai wal azam izari faman naza'ani al-qawfi lam fara'ubali. Membesarkan diri itu semua pakaian aku. Mana sifat aku, Tuhan kata. Cuba nak pakai, aku humban di dalam neraka Jahannam. Dan aku tak peduli lagi. Itu maknanya apa? Murka sangat Allah Ta'ala kepada orang yang cuba nak pakai benda yang bukan dia punya. Ya. Itu. Bapa dia akan sayang anak bila anak memakai sifat keanakan. Apa sifat keanakan? Apa perkara rojok pada bapa. Dia nak buat apa rojok, minta pandangan bapa kan. Walaupun dia punya sijil PhD 3-4 dia. Dan tajuk ni dengan bapa, urusan dia dengan bapa, dia kena pakai sifat kebapakan, dia tak ada. Keanakan kita punya. Bincang dengan bapa. Dia mentang-mentang dia rasa dia hebat, dia buat program apa, dia belakangkan, tak minta pandangan bapak. Bila sangkut bapak dia kata apa? Padan muka kau. Bapak dia kata padan muka kau. Kau ingat kau hebat now. Mula bapak dia naik angin. Itu bapak dengan anak. Ini bukan bapak dengan anak. Antara makhluk dengan khalik. Makhluk yang dicipta, yang dikawal, yang dikontrol oleh khalik, pencipta, pentadbir sekalian alam. Atau pentingnya kita makrifat akan Allah Ta'ala supaya dia kenal siapa diri dia, siapa Tuhannya. Habis. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada kasih sekalian orang yang membesarkan akan dirinya dan orang yang bermegah-megah dengan kelebihannya daripada dirinya. Yang daripada kita siapa punya kan? Semua dia. Kita datang tangan kosong, cakap tak tahu. Yang mengangkat walaupun ibu apa tak tahu. La ya'lamuna syai'ah. Satu benda pun kita tak tahu. Maka Tuhan didik kita seperingkat.
sampailah kita dewasa, ya, diberi pinjam sedikit pengetahuan ilmu, kemudian dia nak sombong dengan Tuhan. Oh, ini amat bahaya, amat bahaya. Orang panggil tak reti mengenang nikmat, ya. Kita pernah tengok satu cerita rekaan, walaupun cerita reka tapi banyak pengajaran. Cerita orang panggil si Tenggang, dia setengah. Bila dia kaya-kaya, mak dia datang, dia kata, kau siapa? Kata, akulah ibumu. Hui, mana ibu? Dia hambat ibu dia. Kita tengok je menyirap darah. Ya, menyirap darah kita kata, ibu dia buat macam tu. Itu ibu. Yang ni bukan ibu, Allah lagi besar. Tuhan beri kita menumpang atas dunia dia benda baik. Dia beri rezeki dan segala-galanya. Mana ada satu selain daripada dia, semua hak dia. Yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita guna, semua kurnia dia. Tiba-tiba kita pakai sifat yang dia tak benar pakai. Itulah membesarkan diri, Tuhan tak bagi. Dia suruh kita tawaduk, merendahkan diri. Sabda Rasulullah SAW, al-izzatu wal kibriya'u ridai paman naza'ani fihima azabtuh. Rawahul Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bermula izzah, apa artinya? Kekerasan, kekuatan, ya. Itu mana? Itu pakaian aku. Apa makna pakaian? Ialah sifat. Ya, sebab pakaian ni benda yang tak bercerai tanggal daripada badan. Maka yang tak bercerai tanggal daripada zat apa? Ialah sifat. Mana sifat Allah Ta'ala. Bermula azimah, dan kebesaran itu selendangku. Rida maknanya pakaian juga, sifat dia. Dan perhiasanku, maka barang siapa berbuat-buat, ia akan daku. Berebut-rebut bukan berbuat. Cerita apa? Berbuat-buat ke berebut-rebut? Berbuat-buat salah. Berebut-rebut. Naza'ah tu. Ya, itu dalam Arab. Naza'ah. Naza'ah tu makna berebut. Dia nak ambil hak Tuhan. Mana boleh? Itu maknanya. Tuhan punya kebesaran. Dia pun nak ambil kebesaran. Hak tu maksudnya. Naza'ah. Siapa yang berebut-rebut, ia akan daku daripada keduanya. Sifat membesarkan dia, azimah dan izzah tu. Dan aku seksa akan dia. Mana dia menempat seksa yang besar daripada Ta'ala. Bila dia cuba nak pakai, memang tak boleh pakai pun. Itu hak dia, ya. Takkan bercerai tangan sifat Tuhan kepada kita. Dan setengah daripadanya sifat mazmumah, sifat yang mengotorkan qalbi, yang kita nak guna dia untuk menghadap dan dapat sinaran makrifat daripada Allah Ta'ala. Cermin qalbi itu. Maka dia kotorkan tadi besar, tebal kotor dia apa? Takabbur, sombong. Itu semua sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua pula ar-riya, artinya memperlihat akan kebajikan itu pada orang lain. Ya, riya maknanya dia suka orang tahu. Ibadat supaya dapat pujian orang, ya, dia riak. Riak adalah satu ibadat yang sangat ditakuti oleh baginda SAW. Kena pada umat. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Ya, mana aku sangat takut kena pada umatku. Rasul kalau takut, kita pula tak takut, apa pelik. Rasul takut kena kat umat dia. Syirik yang kecil, apa dia? Ar-riya. Riak ni apa? Orang yang tak mengenali Tuhan dengan sebenar tu dah jadi benda. Sebab rahsia besar kenapa dia suruh kita kenal. Sebab orang kalau kenal betul Tuhan, dia tak akan ada sifat ni. Dia dah tepat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha perkasa, yang maha hebat, maka sifatnya akan hilang. Ya, contoh ulama kata apa? Man lam yakna bi ilmillahi la mahalata alaihi an yadkhala alaihi riya. Siapa yang buat ibadat, buat amal, dia tak cukup Tuhan dah tahu. Dia tak cukup Tuhan dah tengok. Tak cukup, bermakna dia nak orang lain pula tahu. Habis la mahalata an yadkhala alaihi riya, confirm dia kena penyakit riya, kata Rasulullah SAW. Ya, itu menandakan dia tak berkenal. Kalau dia kenal Allah Ta'ala dengan sebenar, kenal siapa dia Ta'ala yang maha sempurna, nasihat kalbi dia akan rindu kuat dengan Tuhan, dan kalbi akan dia menghadap Tuhan, dia tak akan menghadap pada makhluk. Punca menghadap makhluk jadi riak kan. Tuan-tuan ibadat. Sebab dia panggil syirik kecil. Syirik apa makna? Mendua. Mulut dia kata lillah, tapi hati dia kena orang. Ya, tanda orang tak ada riak, amal dia ikhlas apa? Istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia. Orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Itu dia ikhlas betul. Ya. Ni kalau orang caci dia, orang kata dia termenung kan. Malam bila kata, abang kenapa termenung? Dia orang bantai aku rapat.
Bermakna kalbi dia ada makhluk lagi. Jauh lagi kan. Atau bila orang puji dia, wah terangkat dia, senyum, tak jejak dia kena puji, itu semua tak boleh pakai. Orang yang bila dia puji dia terangkat, bila orang shoot dia termenung, tu semua orang tu tak boleh pakai. Orang nak boleh pakai orang stabil, dan orang kata boleh tak diheran, orang puji pun tak diheran. Yang dia nak ialah keredaan Tuhan, pujian Allah. Yang dia takut ialah murka Tuhan. Itu orang tu boleh pakai. Orang lain lepas tu semua tak boleh pakai. Dia akan bercabang. Amal ibadat dia akan jadi rosak. Sebab apa? Dia buat ibadat, mulut aja kata lindah, tapi kalbi dia lil khalaik, bagi makhluk. Sebab jalan sufi tak minat tentang ni. Dia tak minat, dia dikenal. Kalau cari glamour tu semua budak-budak dia. Jalan sufi dia panggil tufuliyah. Beribadat satu hal kita nak lawan nafsu, satu lagi nak jaga matang supaya kita dewasa. Orang yang dewasa ialah orang yang kalbi dia tidak terikat dengan makhluk, dia dengan Tuhan ni. Kalau kalbi kita terikat dengan makhluk, dia terhegi-hegi dengan orang, itu dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan lagi. Walaupun dia punya janggut dah salin 4 kali. Tapi dia panggil apa? Tufuliyah. Tufuliyah apa? Kebudak-budakan. Apa makna budak? Tidak matang. Orang yang matang kalbi dia menghadap terus ke hadrat Allah Ta'ala. Dia tak ada pusing-pusing orang. Dia tak ada heran dengan puji orang. Orang kata dalam Quran sebut tu, la yakhafuna laumata laim, itu sifat dia. La yakhafuna, dia tak takut laumata laim, celaan orang yang mencela. Manusia cela kita satu dunia, Tuhan terima kita. Tempat di mana? Al-Jannah, syurga tempat dia. Manusia puji kita satu dunia, Tuhan tolak kita, neraka Jahannam tempat dia. Jadi kita cari apa? Dia. Itu panggil tauhid. Tauhidul qasdi tu. Kalau dalam ilmu seluruh dia panggil tauhidul uluhiyah. Dalam sufi dia panggil tauhidul qasad. Kita mengesakan satu qasad, tujuan kita betul-betul dengan mulut kita ucap lillah, bukan linnas kan. Itu tanda dia. Kalau nak tengok tanda, kita tengok kat diri kita lah. Jangan tengok orang, tengok kita. Kalau orang puji kita terangkat. Kalau orang caci kita menung. Orang kata kita kenapa kita termenung lah. Kalau kita termenung lagi, orang kata saya macam-macam dah, risau. Itu menandakan qulubuka ma'al khalaik, hati engkau ditambat dengan makhluk. Sedangkan Tuhan suruh andik galbak billah, sila tambat hati kamu dengan Allah, baru tenang. Atau obat besar ni. Bawa duduk tu betul taraf ni, jiwa dia habis tenang, dia tak ada kisah ni. Orang nak kata apa pun kan, sebab matlamat hidup dia bukan orang. Matlamat kita wa anna ila rabbikal muntaha. Matlamat hidup kita ke muncak ialah mencari redha Tuhan. Habis. Artinya apa? Memperlihat akan kebajikan itu kepada orang. Mana dia suka bahawa amal dia ditengok orang, dipuji orang. Itu satu cerita saya selalu sebut, seorang ulama besar. Kita bawa pergi pondok dia di Kedah. Tuan Haji Umar Lanat, dia pernah baca satu kitab. Kitab tu kan tak ada jual kitab tinggi lah dia. Dia pergi cari dekat Thailand, dekat Fatani ada jual kitab. Bila dia pergi sana, toke kitab tu tanya, "Oi, kitab ni kitab besar pakcik. Yang boleh baca kitab ni Tuan Haji Umar Lanat dia baca." Badan dia terguru lah. Kalau kita macam, saya lah orangnya. Kan? Saya lah orangnya. Kita tak apalah, nanti saya jumpa. Padahal dia dah dia tak cerita kan? Bila satu hari petokeh kita tu pergi jalan ke Kedah, jumpa pergi pondok Tok Guru tadi, jumpa Tok Guru itu. Pakcik ada sini. Saya ada sini. Dia tak akan dia Tok Guru. Saya nak jumpa Tuan Guru dia. Naiklah kat rumah dia. Dia pun naik, dia masuk di dapur. Tiba kat Serambi je pun, "Mana Tuan Guru?" "Saya lah." Dia kata, "Masya Allah, maaf Tuan Guru." Orang macam ni tak minat dan orang kenal dia. Lagi tersembunyi, lagi dia seronok. Lagi tersembunyi, lagi dia seronok. Ba'idfan wujudah fil ardil humul pama'na bata mimman lam yudfan dan natimma litaju. Tanam diri kamu dalam bumi yang tertutup, tersembunyi. Benih yang tidak ditanam takkan sempurna tumbuhnya. Tuan-tuan nak tanam apa? Pokok kelapa kan, dah bertunas satu hasta, ada 2 biji. Satu tuan-tuan gali lubang, masuk dalam, baja tutup. Yang satu lagi tuan jempak gitu. Agak mana yang kuat? Yang tanam lah kuat. Gibut pun insyaAllah di condition dia kuat.
Tapi kalau lepak tu sebab ibu terbalik tu. Begitu maksud. Bila kita dengan dia je selamat. Kalau kita tak tambat kita dengan dia bergonggah, orang puji je tombang, orang angkat kita terbalik. Itu bahaya. Pujian orang tu bahaya. Dia Rasulullah suruh, kalau orang puji berdepan, ambil pasir baling ke muka dia, innahu qata' ta'unukak, seolah-olah dekat leher kamu, kata Nabi SAW. Takut kita apa? Cacat keikhlasan. Ruhul ibadah al-ikhlas. Dan membatalkan ikhlas adalah insiraful qalbi ilal khalaq. Kita palingkan hati pada makhluk je biasa. Ya, kita buat kita dengan dia je. Dan kelazatan ibadat duduk bila tamam ikhlas tu, bersih, kita akan rasa sir kenikmatan dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Ya, bila kita buang sifat tu, Allah Ta'ala akan hadiahkan kita kemanisan, dan kerinduan dan pembukaan dia akan beri. Dengan syarat kita tumpu tu betul. Penumpuan tu kita alih. Ya, sebab ibadat semua lillah, bukan linnas. Allah Karim. Dan setengah daripada satu lagi, al-ujub. Al-ujub ni perasaan apa dan hebat. Tapi tak banding orang. Kalau dia kata aku lebih baik daripada dia, itu takabur, lagi bahaya yang atas tadi. Ujub ni orang panggil apa? SS. Tahu short seni. Dia tengok, ya aku ni alim juga, aku ni kuat juga ibadat, aku ni bagus. Dia membangsakan sifat bagus kat dia. Tapi tak bandingkan orang. Kalau banding orang, dia takabur, dia seronok situ. Itu Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala tak mahu. Kita disuruh pandang kekurangan. Ya, segala kelebihan Tuhan beri, dia suruh kita apa? Syukur. Bukan doa asyik pandang benda tu. Dia melekakan kita nanti. Ujub. Ya, akhirnya kita tak perasan, ya, ianya dari kurnia Tuhan. Akhirnya nampak diri kita. Oh, aku ni hebat. Itu salah. Ya. Sifat tu dia murkai oleh Allah Ta'ala. Yang ni hairan akan dirinya. Sebab tu tak ada apa kan, apa ada kita kan. Ya, semua dari dia. Minallah. Kemudian yang kita buat semua billah, dengan dia, dan balik ilallah. Minallah billah ilallah, baru selamat. Ya, kalau bukan kita tak pandang minallah, kita nampak min anfusikum, daripada dia, saya, dengan saya. Itu habislah jawab. Ya. Sebab kalau tak mengaji ilmu tasawuf, memang masuk longkang. Habis jawab dia. Man lam yataghalghal bihazil ulum mata musiran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak memerhatikan perjalanan kerohanian, ilmu tasawuf di bahar rohani, kalbi dia, maka mata musiran 'alal kaba'ir, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ya, dia tak perasan. Sebab ini suntikan dalam. Ada satu orang ni tuan-tuan, dia cukup takut jumpa doktor. Dia jumpa doktor, yang sebut doktor aku tak mau jumpa. Dia sakit macam mana boleh tahan. Sekali dah terbaring tak boleh apa, terpaksa bawa. Bila bawa, doktor cek je semua ada. Package. Jantung ada, buah pinggang ada, kencing manis, kencing tawar, macam-macam. Baru tersandar dia kat rumah. Macam itulah. Sebab dia tak cek. Ya. Sakit luar ni boleh tahan lagi kan. Kalau main cek dalam kan dengan kansernya, dengan hitunya, kanser pula tahap 3,5. Nak dekat 4. Ya, tak menengung dia balik dan duduk seminggu jalan terus. Macam tu lah. Tak cek rohani, kita tengok luar cantik, dalam, ya, kedudukan kita dengan Tuhan macam mana, ikhlas tak kita buat, ada mahabbah tak kita dengan, ada isyq dengan Tuhan tak, ada haibah dengan Tuhan tak, semua benda-benda terpakaian rohani yang kena terpakai. Tiba-tiba tak ada benda ni, bahaya tu. Ya, amat bahaya. Sebab kena ubat. Kalau tak cek ini dia masalah. Besok balik, pum, akhirat gumpa mana, amal aku dah tak ada habis. Dah habis, dia makan riak, wujud semua dah habis, tenggelam habis sekali. Ya, terutama kalau hasad. Al-hadr yaqulul hasan kama ta'un narul hatab. Hasad dengki, dia makan segala amal kita. Mayang, puasa, zakat saja habis terbakar kan. Hasad atau punya besar, sebab semua penyakit dalam. Kita tak cek je, takut benda tu ada. Kalau cek cepat kita basuh balik. Basuh dia free ya Tuhan bagi dia. Taubat sungguh-sungguh Tuhan terima. Ya, atau dia antara apa? Kita menjalani proses untuk menyucikan tempat tilik Tuhan. Tuhan tak hanya tilik luar, dia tilik dalam. Tilik untuk apa? Tilik untuk terima atau reject. Sebab kita perlu 2 pintu lepas baru selamat. Pertama babul amal, kedua babul qabul. Pintu amal Tuhan buka, kita boleh beramal, alhamdulillah, syukur. Yang kedua pintu qabul, terima. Kita buat tu 2, ada kala terima, ada kala tidak. Kalau riak apa semua kotor, Tuhan tenang. Ya. Kalau Tuhan baca satu hadis yang panjang tadi, bagi gerun 3 golongan hebat ni. Ulama yang disirit dan dihumban ke neraka. Ya. Kemudian al-mujahid, orang yang berjuang, dihumban ke neraka.
As-Sahak dermawan, yang derma juta-juta pun dihuban ke neraka. Hadis sepanjang. Ringkas cerita dia tiga-tiga ni, bila ditanya Allah Ta'ala, ke mana kau gunakan nikmat aku? Yang menuntut ilmu, jawab dengan hebat. Kami mengaji, belajar pada kecil tak cukup, nampak luar negara, balik mengajar sampai mati. Tuhan jawab, kazab tak, bohong kau. Kau buat tu semua nak dapat pujian, sanjungan dan sebagainya. Semua kau dah ambil atas dunia. Malaikat tumus muka di bawah, lelau dan baling dia ke neraka. Mana ada ulama yang dibaling ke neraka dengan sebab apa? Lipasadil qalbi, wasak dalam. Ya, begitu juga lah yang dermawan tadi bercakap orang hebat, semua tuan nabi kan. Tiga-tiga tu tuan kata kazabta, dusta engkau. Wabe, kalau dia orang kata kazabta, sebab tu maknanya indallah jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik, dia nak benda yang cantik, yang bersih. Maka yang dalam tu kita nak jaga. Sebab dalam mahal ni. Tuan-tuan kalau kerja dengan menggunakan dalam pemikiran, gaji mahal kan. Pakar perancang, gaji dia RM10,000. Kalau dia gaul simen, lepa, itu gaji 100 hari. Sebulan 3,000. Kan? Kerja kontrak. Buat apa? Dia, kepala tak jalan. Dia jadi ada barang, susun batu ikat. Dia tak tahu barang mahal ke, nak handle rencana projek tak. Dia kira jalan. Dapat dah kerja, tapi tak mahal. Tapi yang pakar perancang ni suruh dia angkat satu beg apa simen tu dia angkat. Tapi dia kerja semua dengan otak. Tapi kepala dia botak separuh. Lebih gaji ni mahal. Puluh-puluh ribu gaji dia. Sebab apa? Bila kerja dalam, dia mahal. Begitu ke semayang. Kalau kita semayang luar kosong, dia kurang. Dan kalau dalam dia main dengan khusyuk, tadabbur, tazallul, itu dia main. Ya, kedudukan dia lah dengan dalaman tu jadi. Barang pun kan, kalau barang yang cantik betul, memang barang dalam dia cantik. Ya, kalau dalam luar dia cantik, dalam ya sebaliknya itu bahaya. Kan? Kita beli buah apa yang besar, timun Cina orang Kelantan bagi sini panggil tembikai. Wah, bagus besar. Dia balik belanya banyak sojar dalam tu. Melenting-lenting. Mana tempat dia? Paku sampah tempat dia. Mana dalam tak boleh pakai? Paku sampah tempat dia. Kalau akhirat itu tak boleh pakai, bukan paku sampah, neraka tempat dia. Wala'ayazubillah. Itu maksudnya pentingnya Nabi suruh apa? Bersihkan dalaman. Kalau dia bersih dalam, semua cantik. Ya? Itu. Habislah tu. Kemudian dia kata setengah daripada pula yang kita kena kawal adalah ujub ila akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Allahumma ghfirna ya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ya Rabb.